Kita nak teruskan, kita nak mulakan dengan sesi soal jawab bersama dengan penonton-penonton, saudara-saudari dan adik-adik kita di USM hari ini, di mana soalan akan dipilih secara rawak dan untuk pengetahuan anda semua, ini akan disiarkan secara langsung menerusi siaran di RTM sekarang ini. Okey, baiklah, kita akan mulakan. Untuk bertanyakan soalan, sila angkat tangan anda dan kita akan ada wakil-wakil di sebelah keliling dewan ini akan memberikan mikrofon sekiranya mereka nampak tangan anda yang diangkat untuk bertanyakan soalan. Okey, kita nak tengok soalan yang pertama di sebelah mana? Sekejap. Mana? Okey, sekejap ya. Kita tengok mic di mana. Sekejap. Mana mic? Mikrofon di mana ya? Nanti kita dengar. Okey, anda perkenalkan diri anda secara ringkas dan terus tanyakan soalan anda supaya kita boleh beri peluang kepada orang lain untuk bertanyakan soalan juga. Mikrofon di sini. Mikrofon di sana. Okey, silakan. Okey. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Padmawati Sandran, pelajar tahun 2 dalam jurusan Perakaunan. Soalan daripada saya ialah, apakah pendapat Dato' Sri kalau kita adakan semula Speaker's Corner seperti pada zaman yang amat berhormat Dato' Sri dahulu, dengan syarat diberi imuniti untuk kebebasan meluahkan pendapat dan perasaan mereka terhadap apa-apa perkara sahaja, selaras dengan hak kebebasan bersuara selagi mana mengikut undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia. Setuju. Bagus soalan tu. Terima kasih. Ya. Itu jawapannya, Ya, Dato' Sri. Naib Setuju. Chancellor ambil perhatian. Terima kasih. Okey, Dato' Sri nak tambah atau itu saja? No, it's okay. Good. Setuju. Good. Soalan baik kerana dia bagi juga syarat-syarat undang-undang. Dia Dah lengkap lah soalan dia. Jangan guna kebebasan untuk mencela orang, fitnah orang, seperti mana yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Boleh kita teruskan dengan soalan yang kedua? Yes, please. Okey, kita nak tengok soalan yang kedua. Sekejap. Kita nantikan mikrofon. Nanti sabar ya kalau sampai giliran anda. Mikrofon dekat sini. Mana. Dengar dah suara. Dekat depan. Okey, depan. Terima kasih. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam tagline Dato' Sri. Lawan tetap lawan. Saya dengar suara tapi saya tak nampak mukanya lagi di mana. Oh, di sana, baju putih. Okey, silakan. Saya Jeremy Lau Wei Han, tahun ketiga dari jurusan Sains Komputer. Saya ingin tanya satu soalan yang dekat dengan hati saya dengan banyak keluarga dekat luar kerana kakak saya seorang doktor kerajaan. Umum mengetahui kejadian mogok doktor kontrak yang baru berlaku. Saya memahami komitmen Dato' Sri untuk menyelesaikan masalah ini dalam 3 tahun dan juga penubuhan jawatan KUAS telah berlaku. Walau bagaimanapun, apakah perincian strategi Dato' Sri kerana isu ini telah lama berlaku dan telah dijanjikan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini? Selain doktor kontrak, apakah hala tuju pihak kerajaan untuk menyelesaikan isu peletakan jawatan para doktor yang kian meningkat? Dan kedua, mengenai kebajikan kebagai pegawai perubatan di mana situasi OT ataupun overtime kian berlaku. Dan akhir sekali, berkaitan isu ugutan dan kebebasan bersuara para doktor dan pegawai perubatan kerajaan. Sekian sahaja, terima kasih Dato' Sri. Terima kasih. Satu soalan ada banyak bahagian ya, Dato' Sri, silakan. Jeremy tanya bagi pihak kakak boleh bagi nombor telefon kakak. Boleh saya minta pegawai jawab direct. Kenapa you orang fikir ni lain pula? Kita minta nombor telefon supaya kita nak jawab. Ini because ini Shakespeare kata, nothing is good or bad but the mind maketh it so. Jawapannya saya innocent tu dia dah curiga. Baik, doktor kontrak memang saya setuju masalah lama dan tidak adil untuk mereka. Sebab itu saya tidak janji
Saya laksanakan tahun ini first phase. Tahun ini juga kita belanjakan agak tinggi. Mengapa tak boleh selesaikan semua sekali tahun ini? Kerana belanja terlalu besar, billions. Jadi kita mula tahun ini dan saya bagi jangka mungkin kurang dari 3 tahun. Okey, kita selesaikan. Baik. Peletakan jawatan kalau ada career path yang lebih baik, tak banyak yang kita lebih lakukan. Jeremy ambil umpamanya IT, apa tadi? Computer science. Katalah kerja dengan jabatan kerajaan. Kemudian ada offer daripada Amazon. Kalau saya tak mau halang. Sebab pendedahan itu baik. Sebab itu baru-baru ini saya buat keputusan. Pelajar-pelajar JPA atau yang pegang beasiswa kerajaan, dia dah belajar di UK, kemudian ada offer yang baik untuk dia kerja. Saya minta supaya JPA dan lain-lain ini beri ruang, kerana pendedahan mereka itu penting untuk negara kita. Dia tak balik, dia kerja dulu beberapa tahun, kemudian dia pulang. Ini kelonggaran-kelonggaran atau perubahan dasar yang kita sedang lakukan. Tetapi kalau ada umpamanya yang memilih untuk kerja di perubatan hospital swasta, sukar kita tahan kerana upah dan gaji terlalu tinggi. Jadi saya tidak bimbang sangat tentang peletakan jawatan. Saya rasa elok kita hasilkan lagi, latih lagi lebih banyak doktor supaya kita dapat memenuhi keperluan dalam negara. Kemudian kebajikan, Dr. Zaleha, Menteri Kesihatan, telah bawa perkara ini dalam ke Jemaah Menteri untuk memberi sedikit, dan sebahagiannya saya dah umum dalam belanjawan madani, dan yang lain bagi tahu kakak tu tulis dan kita akan cuba jawab. Ugutan, ada satu ketika di mana kita jawab agak keras, tapi dia gini, dalam keadaan umpamanya doktor ugut nak mogok, tapi lepas itu saya jawab, saya akan selesaikan tahun ini ikut keupayaan kita. Bukan saya janji, saya selesaikan. Jadi saya kalau begitu janganlah ugut dalam konteks itu. Tapi yang penting kita tak ambil apa-apa tindakan. Terima kasih. Okay, salam kakak. Itu dia soalan yang kedua. Terima kasih. Baiklah, kita nak soalan yang ketiga. Kejap, kita dengar. Kalau dah dapat mic, kalau anda telah dipinang oleh mereka yang membawa mikrofon, sila bunyikan suara anda ya. Okey, itu dia. Ya. Tes, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan lagi-lagi Datuk Seri. Nama saya Wan Hafiz Irsyad bin Wan Muhammad Zuhdi, daripada USM Kubang Krian, Kampus Kesihatan Kelantan. Datang jauh merentas Banjaran Pintuwangsa demi jumpa Datuk Seri semata-mata. Baiklah Datuk Seri, saya pengerusi MPP Kampus Kesihatan, merangkap naik yang di-Pertua 3 MPP untuk keseluruhan USM. Dan juga bakal graduan doktor dan bakal doktor kontrak, seperti yang Datuk Seri bagi tahu sudah tadi. Tahun 3. Ada kaitan soalan kedua dengan ketiga. Jadi terasa sedikit lah, tapi saya memberi kepercayaan penuh kepada Datuk Seri dan saya percaya dengan kepercayaan Datuk Seri. Baiklah, cumanya soalan saya, kerana kawan saya sudah sentuh doktor kontrak, jadi saya tak tanyalah doktor kontrak. Soalan saya adalah berkisarkan isu pengangkutan di universiti, isu bas untuk pengetahuan Datuk Seri, isu yang sangat lama. Isu yang mana kami hadapi, contoh di kampus kesihatan, kami hanya ada 3 bas Datuk Seri untuk kereta 2,000 sehingga 3,000 orang. Dan 3 bas ini paling baru adalah bas daripada 2010. Datuk Seri bayangkanlah, 2 lagi tu sebelum 2010. Yang tu di kampus kesihatan. Di kampus induk pun mengalami benda yang sama. Bagaimana hanya ada 5 bas sahaja. Hanya ada 5 bas Datuk Seri, dan 5 bas ini pelajar guna untuk pergi ke kelas, untuk menggunakan aktiviti. Pelajar di kampus induk ada 13,000, lagi ramai. Dan sebelum saya sampai ke Datuk Seri, saya tak pakai motor, tak ada motor motor untuk yang maha kaya. Ada yang yang kurang berupaya. Motor. Masa saya universiti, saya pakai Honda Cut 50. Honda Cut, legend tu Datuk Seri. Cumanya ada pelajar yang kurang berupaya sehingga tak mampu untuk ada motor.
Jadi sebelum saya sampai ke Datuk Seri, kami di MPP pernah sampaikan ke Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti dan Datuk VC ambil maklum. Datuk VC cukup menjiwai perasaan kami. Pandai nak hidup. Betul. Dia dah tanya soalan betul dia bodek. Datuk VC Selamat VC. Datuk VC sudah ambil maklum. MPP menggunakan saluran betul ke Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti. Universiti cuba untuk pohon daripada kementerian. Cumanya banyak kelulusan tidak dapat diluluskan kerana beberapa kekangan. Jadi saya membawa suara bukan hanya pelajar di Kelantan, tapi di seluruh USM 13,000, 20,000 semua. Untuk saya mohon direct kepada Datuk Seri, berikanlah kemungkinan ada ihsan daripada Datuk Seri untuk beri peruntukan tambahan kepada kami. 3 bas 4 bas pun sudah cukup saya kira, kalau tak boleh 5 ke 6. Jadi itu soalan saya, Datuk Seri. Bolehkah Datuk Seri menyelesaikan masalah tersebut? Sekian, Assalamualaikum, terima kasih Datuk Seri. Minta bas. Okey. Sebenarnya saudara patut tulis kepada Naib Chancellor dan juga tulis kepada pengurusi lembaga. Itu awang adik ni dia pengurusi Suruhanjaya Security. Wang banyak. Nanti dia bincang dengan saudara untuk wang adik boleh dia kumpul juga sikit. Saya tak mau janji lebih, cuma saya boleh beritahu begini, saya akan bagi perhatian serius kerana perbelanjaan untuk Kementerian Pendidikan itu yang paling tinggi. Kita tambah pun 2 bilion ringgit. Dan apa yang kita buat keutamaan tahun ini? Keutamaannya adalah sekolah-sekolah daif dan klinik desa yang daif. 1.4 bilion dan saya tambah sekarang 1.5 bilion ringgit. Kerana sekolah-sekolah anak-anak kita ini tandas pun tak baiki. Ada sekolah 6 tandas, 4 rosak. Jadi dia kena queue. Kalau saya tengok filem P. Ramlee tu, Bojang Lapuk, macam tu lah jadi. Tak ada apa-apa. Jadi sebab itu, apa dia keutamaan? Dia macam apa yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut, fiqh awlawiyat. Apa dia keutamaan dia? Tahun ini, saya nak selesaikan masalah menoktahkan miskin tegar. Okey. Kemudian, sekolah daif, bumbung ke tandas, itu diselesaikan. Kemudian kita tambah lagi tentunya untuk pembangunan sekolah-sekolah baru dengan kemudahan. Jadi untuk bas ni saya lihat tengok kalau ada sedikit tambahan peruntukan, saya boleh usahakan. Macam saya pergi ke Universiti Malaysia Sabah 2 minggu yang lalu, dia air tak cukup. Jadi mandi 2 hari sekali. Dia kapasiti masa itu 1/3. Jadi untuk melengkapkan kemudahan air, saya terpaksa luluskan segera 3 juta ringgit. Ya. Kerana saya tak mahu anak-anak kita sampai nak belajar lagi, air tak cukup, tunggu. Jadi, not right. Ya. Tapi ini saya warisi ni. Kena faham ya. Ini masa Anwar jadi Perdana Menteri, baru benda ni saya bongkar habis. Sekolah tak ada, tanah buruk, tanah rosak, bumbung, rumah-rumah tentera, polis, termasuk penjara Sungai Buloh, pegawai-pegawai dia teruk. Jadi ini yang kita beri tumpuan. Jadi untuk Wan tanya tadi, Wan pula tu macam Wan Azizah lah, Wan, okey. Jadi saya akan beri perhatian. Sebahagiannya ni saudara Datuk Awang Adik dah setuju kan Adik ya? Senangnya tengok. Itu yang patut jadi Perdana Menteri ni, bagi tahu je, selesai terus. Tapi tak boleh banyak lah. Saya ingat cakap 3 bas dia boleh cari kot. Jadi 1 kampus 1 bas untuk permulaan. Dan kalau ada kekurangan, saya kena bincang dengan beliau untuk ditampung. Dan oleh kerana dia itu Suruhanjaya Security, ni hari ni umum, minggu depan boleh jawab lah. Betul ke? Itu dia seperti Baik, kata terima Datuk kasih. Seri. Mengikut susunan keutamaan lah bila kita dengar, kadang-kadang kita tak tahu ya situasi di luar sana ada yang lagi teruk. Baiklah, soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Okey, saya nampak dah dapat mic di situ. Okey. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat Datuk Seri. Okey, baik, pertama sekali saya mewakili seluruh mahasiswa Universiti Sains Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri atas kesudian untuk hadir ke Universiti Sains Malaysia.
Nama saya Afirul Idris bin Ayub Han. Saya pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dan selaku Yang Dipertua bagi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia. Okey, jadi Datuk Seri, perkara yang ingin saya bawakan kepada Datuk Seri pada hari ini adalah berkaitan dengan isu pembayaran allowance kepada mahasiswa yang sedang menjalankan praktikal, iaitu termasuk latihan industri dan latihan mengajar. Okey, Datuk Seri, ini bukan isu yang hanya dihadapi oleh mahasiswa di Universiti Sains Malaysia, tetapi di seluruh institusi pendidikan tinggi kita. Keperluan negara kita terhadap kaki tangan kerajaan adalah sangat tinggi dan internship ini sangat penting bagi menghasilkan graduan yang mampu menjadi kaki tangan yang baik. Kebanyakan mahasiswa kita terkesan pada hari ini disebabkan tekanan kewangan sewaktu menjalani internship ini, disebabkan kos sara hidup diri yang sangat tinggi. Saya berikan contoh, Datuk Seri. Okey, bagi pelajar yang menjalankan latihan mengajar misalnya, okey, kos sara diri sudah tinggi dan kita tambah lagi dengan kos-kos lain. Okey, ketika kita menjalankan internship ini kita juga biar saya celah, saya tanya umpamanya. Baik, Datuk Seri, silakan. Tak ada bayaran langsung. Ada yang dibayar, ya. Okey, ada yang tidak dibayar langsung, okey. Dan bayaran itu bersifat tidak wajar kepada mahasiswa kita pada hari ini. Nak lebih lah. Jadi soalan saya begini, Datuk Seri, adakah kerajaan mempunyai sebarang inisiatif untuk menggariskan satu dasar dalam menangani isu allowance bagi mahasiswa yang menjalankan internship dan tidak dibayar dengan nilai yang berpatutan atau tidak dibayar langsung? Alright. Itu dia, Datuk Seri. Baik. Terima kasih, Datuk Seri. You see, alright. Kalau minta allowance tu tepuk terus. Janganlah benda sabar. Tapi kena faham, internship ni praktikal lain. Internship ni prinsip dia, istilah internship itu ialah membayar kos kalaupun dibayar. Tapi kalau tradisi di barat, internship itu tidak dibayar. Saya tak katakan saya setuju, ya. Cuma kalau keadaan anak-anak yang nak pergi ke pejabat pun jadi masalah makan minum dia, jadi harus diberi pertimbangan yang serius. Saya setuju. Saya belum mendapat maklumat tentang perkara ini. Saya minta Akhirul dan MPP buat memo melalui Inap Chancellor, tulis terus ke pejabat saya boleh, dan juga satu lagi kepada Saudara Khalid Nordin, Menteri, supaya kita ambil tindakan segera, ya. Tapi ada juga yang allowance untuk 18 dan 21, yang allowance yang 200-300 ringgit ni. Ada kan? Apa dia panggil allowance belia? Apa? E-belia? Ya, nantilah. Amboi, nama apa ni? Terus buat macam ni. Tak sabar langsung. Saya janji dulu bulan Jun. Ya. Ni baru beberapa bulan Jun. Dan perbendaraan kata akhir Jun. Saya minta dipercepatkan sekurang-kurangnya pertengahan bulan Jun, ya, ataupun 2-3 hari selepas itu. Sekarang dah disiapkan. Sebenarnya yang tanya ni saya ingat siapa nama Wawa. Dia Langkawi. Wawa dia tanya dengan pantun semua, boleh main. Dia tanya, dia kata Tok Seri janji beli apa Tok Medak. Saya tak janji bulan Mei. Dia kata bulan April dah. Saya janji diberikan dan saya dah bagi pengakuan di Langkawi. Saya akan pastikan perbendaraan luluskan bulan Jun. Perbendaraan kata akhir bulan Jun. Saya dah minta mereka percepatkan, ya. Jadi insya-Allah dalam seminggu ini dapat, alhamdulillah. Baik. Tapi soalan Akhirul itu saya akan teliti, ya. Saya akan minta dikemukakan secara terperinci. Dia gini, kalau sebelum saya jawab, ya, umpamanya kalau kata ya, kos dia berapa untuk seluruhnya di seluruh negara, 600 juta, 1 bilion, ada ke tidak wang itu? Boleh tak kita jimat dengan lain untuk transfer? Semua itu dalam kerangka besar Kementerian Kewangan ini harus diteliti.
Tapi saya boleh bagi jaminan, kalaupun kita sukar untuk memenuhi semua tuntutan, sebahagian kecil boleh kita luluskan untuk berlaku adil kepada anak-anak kita. Baik. Wa akhirul. Baik, terima kasih Datuk Seri. Okey, itu dia. Kita nak nantikan soalan kelima. Mana soalan seterusnya? Yang belakang. Dia angkat tangan kat saya, tapi saya tak boleh bantu berikan mikrofon. Kejap ya, kita tengok. Ni yang belakang mengajuk. Mana tu? Tu yang belakang. Yang belakang-belakang tu, Datuk Seri kata belakang-belakang tu. Boleh? Mikrofon tak ada? Mic di sini. Mic di mana? Sini. Oh, di depan. Depan. Yang paling depan. Lepas ni hantar mic ke belakang. Dengar tu. Datuk Seri kata lepas ni hantar mic ke belakang ya. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke USM, Datuk Seri. Saya Sarah Batrisha binti Rosman, merupakan pelajar dari kampus kesihatan USM Kubang Kerian. Okey. Baik, saya terus kepada soalan saya mengenai JPA yang mengumumkan bahawa mereka akan menghentikan tajaan kepada pelajar perubatan, pergigian dan juga farmasi berikutan permintaan terhadap tenaga kerja dalam bidang-bidang tersebut sudah mencukupi. Jadi, pembatalan ini mendatangkan kesan yang amat besar terutamanya bagi pelajar keluarga B40 dan peluang untuk mendapatkan tempat dalam kursus-kursus tersebut di universiti awam bukanlah mudah. Okey. Oleh itu saya mewakili mahasiswa mohon Datuk Seri untuk perjelaskan isu ini dan mempertimbangkan keputusan kerajaan untuk menyambung semula program penajaan bagi kursus-kursus tersebut. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nama apa tadi? Sarah. Yes. Baik. Soalan Sarah itu tepat kerana Sarah membaca jawapan menteri di Jabatan Menteri, takkanlah menjawab soalan parlimen. Dan memang saya teliti ada jawapan itu. Tetapi sejak itu, minggu lalu saya ada perjumpaan khas dengan JPA. Dan mereka mengatakan itu dasar yang sedia ada, dasar yang lama, dasar yang lalu ya. Dan saya telah minta supaya ini dikaji semula berdasarkan unjuran kita, keperluan sektor perubatan, pergigian dan farmasi itu masih ada. Jadi maknanya program beasiswa JPA untuk sektor ini akan diteruskan. Nampak lega muka dia. Pak Sarah tak terima kasih pun. Mana terima kasih? Ada? Tu mic tu. Dah. Okey. Terima kasih, Datuk Seri. Love. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Selamat sejahtera Datuk Seri dan salam Malaysia Madani. Nama saya Gurvinder Jit Singh daripada Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia. Okey. Saya mempunyai persoalan mengenai staf kontrak di Universiti Sains Malaysia dan ada daripada kalangan kami bekerja 12 tahun dan lebih daripada itu. Saya sebenarnya dah berkhidmat selama 2 tahun dan 6 bulan. Manakala universiti memerlukan young blood ataupun darah muda untuk merealisasikan matlamat We Lead, adakah pihak kerajaan akan mengambil inisiatif untuk membantu staf kontrak seperti kami ini diserap sebagai kaki tangan staf tetap? Disebabkan kami terletak di bawah badan berkanun. Okey, biar Naib Chancellor saya bagi dalam tempoh seminggu hantar memo tu kepada saya. Terus dapat jawapan. Pantas. Saya bukan kata saya setuju. Hantar memo. Jadi maklumat tu sampai dulu dan saya hantar kepada central agencies untuk teliti. Okey? Itu dia jawapan yang saya rasa boleh memuaskan hati dia lah sekurang-kurangnya ya. Okey, soalan seterusnya.
Mana. Kejap kita bagi peluang pada orang di tengah-tengah di belakang sana sebentar. Kejap ya. Saya tahu semua nak tanya soalan tapi masa kita agak terhad. Mana? Mana suaranya? Nah, mic tu bagilah mic tu. Yang you pegang mic tu buat apa? Atas, okey. Atas sana. Okey. Nak lempar mikrofon macam mana? Okey. Okey, baiklah. Saya Syuhada Elmi, pelajar tahun ketiga daripada Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, bermejakan Sains Politik. Saya ada satu soalan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, baiklah. Apakah perancangan dan gesaan kerajaan khususnya di peringkat ASEAN dalam menangani isu mendesak seperti transboundary haze dan heat wave yang berpunca rata-ratanya daripada negara-negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Saya tahu permasalahan ini melanda satu Malaysia, tapi saya ingin berbicara daripada konteks kedudukan Universiti Sains Malaysia ini yang terletak di dalam pulau dikelilingi laut-laut. Maka pada bulan 5 yang lepas apabila mengalami heat wave yang melampau, kami merasakan impak yang sangat besar dan hal ini menyukarkan kami untuk menjalankan aktiviti sebagai seorang pelajar. Macam kawan saya kata tadi, bas tidak cukup dan kami terpaksa berjalan di bawah terik matahari. So oleh yang demikian, kami sebagai pewaris negara ini, kami inginkan kepastian berkenaan inisiatif kerajaan terhadap permasalahan perubahan iklim di negara ini, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat ratau Asia Tenggara sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. ASEAN di Indonesia baru-baru ini, di Labuan Bajo, kita menekankan keperluan untuk meningkatkan kerjasama. Ada juga kadang-kadang permasalahan itu dari Malaysia, tapi kecil berbanding dengan apa yang berlaku baru-baru ini dan sebelum itu. Jadi ASEAN telah pun memeterai persefahaman untuk menyelesaikan masalah antara negara. Bila Presiden Jokowi datang dan menemui saya berbincang, di antara kalau sudah baca keputusan memorandum persefahaman, termasuklah menyelesaikan masalah Jerbu. Dia tidak semudah itu karena kita tidak ada bidang kuasa untuk menekan negara jiran. Tetapi dengan persefahaman ini, mereka tahu bahawa masing-masing negara bertanggungjawab kerana masalah ini tidak hanya mengesankan dan membawa kesan kesihatan kepada penduduk negeri itu, tapi juga negara lain. Itu setakat yang kita inisiatif telah kita ambil, ya. Untuk dalam negara, beberapa kemudahan tambahan telah pun dipersiapkan. Kita ada peruntukan tambahan dalam negara. Tetapi untuk di luar negara, yang boleh kita hanya memeterai perjanjian persefahaman seperti yang kita lakukan dengan ASEAN dan minggu lalu dan beberapa hari yang lalu dengan Presiden Jokowi Widodo dari Indonesia. Terima kasih, Ibu. Itu dia. Okey, adakah kita ada waktu untuk soalan yang seterusnya? Dah, yang atas. Mic ada. Okey. Ada. Atas. Oh, ada. Dah hantar mikrofon di atas. Sini. Baik, silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Abdul Muiz bin Abdul Wahid. Saya umur 18 dari Kolej Mara Seremban. Okey, saya ada dua soalan untuk Datuk Seri. Yang pertama ialah Kolej Mara Seremban. Ya, Kolej Mara Seremban. Itu bila? Saya orang Penang. Oh, okey. Ya. So soalan yang pertama saya nak tanya, apakah rasional PT3 dan UPSR dimansuhkan? Kerana saya mengukur PT3 dengan UPSR itu sebagai satu langkah untuk ke SPM. Sebab kita dalam kehidupan ni kita ada stage by stage. Jadi bagi saya UPSR adalah stage pertama, kedua melangkah ke PT3 dan ketiga baru ready untuk SPM. Sebab tidak boleh terus-terus ke SPM. Jadi itu soalan yang pertama.
Yang kedua, saya nak bertanyakan tentang allowance untuk pelajar di overseas. Kerana kita tahu sekarang, saya faham yang Malaysia mengalami defisit setiap tahun. Tapi jika boleh dipertimbangkan untuk menaikkan allowance kepada pelajar-pelajar mara overseas, sebab kita tahu negara-negara sekarang tengah mengalami inflasi. Jadi saya berharap perkara ini boleh dipertimbangkanlah agar nanti murid-murid kat sana terjaga dan tak kebuluran ke melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Dan saya berharap pelajar-pelajar di sana pun akan balik berjasa pada negara lah. Terima kasih. Sebab saya pun nanti satu hari saya berjanji akan berjasa pada negara dan jadikan Malaysia sebagai Tiger of Asia balik. Terima kasih. Ni nak pergi overseas ke ni? Tanya ni. Ya, belum Muiz nak keluar negara apa ni? Lepas ni nak keluar. InsyaAllah berdasarkan result jugalah. Oh, patutlah. No, tentang ujian pakar-pakar pendidikan, ya, dari Fakulti Pendidikan atau Pendidikan itu berbincang panjang di Kementerian Pendidikan dengan Menteri Fadlina, dan mereka secara konsensus memberikan cadangan ini. Saya tidak dapat maklumat cara terperinci betul, tapi Menteri kemudian menjelaskan di mesyuarat Jemaah Menteri bahawa keputusan ini dibuat oleh hampir keseluruhan pakar-pakar pendidikan di Kementerian Pendidikan dan juga di universiti, PIBG dan lain-lain. Ini keputusan mereka. Kalau ada pandangan yang berbeza, itu boleh kebukakan dan kita teliti. Itu yang saya boleh jawab. Tapi keputusan itu tidak keputusan gopoh, kerana keputusan itu melalui proses yang panjang dan perundingan yang agak berlarutan juga, sehingga keputusan dibuat. Tapi seperti mana yang keputusan lain, ya, dia ada juga beberapa pandangan yang berbeza dan kita raikan perbezaan itu. Cuma keputusan telah dibuat. Jadi setakat ini kita teruskan dulu dan kita lihat kesannya nanti, ya. Tentang allowance pelajar luar negara, saudara, saya nak anak-anak faham satu masalah. Saya mengepalai pemerintahan sekarang, tapi saya warisi negara dengan hutang 1.5 trilion ringgit, ya. Dan saya tidak setuju hutang lagi kerana ia membebankan generasi akan datang. Saya rasa sebagai ketua, saya tahu tokoh-tokoh politik umpamanya termasuk pembangkang, kita apa salahnya? Hutang lah, ya. Ya, betul, tapi itu dari segi dasar fiskal itu tidak bertanggungjawab, ya, tak ada uang hutang, ya. Jadi itu saya kena faham. Baik, berapa defisit? Maknanya kita dapat pendapatan katakanlah RM1,000, belanja RM1,500. Itu defisit namanya, ya. Sekarang ni defisit negara kita 5.6%. Ini terlalu tinggi, ya. Masa saya Menteri Keuangan dulu, kita ada defisit kecil, kemudian saya gunakan belanjawan berimbang. Mana kalau pendapatan 1,000, belanja 1,000. Kemudian belanjawan lebihan, kita ada lebihan, kita bayar hutang lama. Itu dulu. Sekarang kita defisit 5.6. Kalau kita turunkan cara mendadak, maka perbelanjaan pendidikan, kesihatan akan terjejas. Kalau kita tak turunkan, pelabur orang tidak akan datang. Orang tidak yakin kerana irresponsible fiscal or economic policy. Jadi ini yang kita harus pertimbangkan. Jadi keputusan saya baru-baru ini ialah turunkan daripada 56 ke 5%. Ya. Dan alhamdulillah, hasil kita dapat kita pertahankan. Hasil minyak bertambah, hasil cukai, ya, itu bertambah. Maknanya dalam beberapa bulan ini, orang yang dulu lagi-lagi bayar cukai, dia lebih rajin bayar cukai. Nah, sebab saya serius. Orang susah yang bawah pendapatan kecil kena bayar cukai. Orang kaya-kaya yang maha kaya tak payah bayar cukai. Sebab itu sudah tengok kalau sekarang ni tindakan kita tegas. Lembaga hasil dalam negeri kalau tak bayar, pergi. SPRM ambil tindakan. Saya tak peduli kamu Tun ke, Tan Sri ke, Datuk ke, kamu tak bayar cukai, we'll go after you. Okey.
Sebab itu sudah tengok kelompok-kelompok ini berkumpul. Ya. Golongan-golongan ini berkumpul untuk hentam dan kecam. Tapi apa dia? Saya tak ambil gaji sebab saya rasa conscience. Orang susah, orang tak ada kerja, allowance pelajar tak ada. Dan kita nak mewah. Dia kecau, dia tak adalah gaji sebab dia ada pendapatan lain yang orang bagi. Dia boleh cerca. Kemudian saya bagi arahan Sri Perdana Menteri sebelum ini belanja berapa untuk buat baik pulih? 38 juta ringgit. Saya Perdana Menteri, kosong. Jangan belanja, jangan beli apa pun, cukup dan alhamdulillah apa yang ada. Baik. Kereta ada Mercedes di order 2 juta ringgit. Saya runding, boleh tak batal? Sempat batal. Jadi saya pakai Proton. Ya. Jadi sudah. Now, ada orang kata ini adalah nak tunjuk showcase. It's not a showcase. I want to set a good example. Biar semua orang politik ingat dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ini. Biar semua pejabat awam, biar semua pimpinan universiti dan lain-lain ingat. Ini difficult period. Orang yang susah lagi ramai di bawah. Itulah sebab mengapa kadang-kadang bila saya jawab itu saya berlapis. Kalau dulu masa saya Menteri Keuangan, bila lebihan sudah tanya saya jawab lulus. Sekarang ni saya lebih berhati-hati kerana saya tidak mau dasar ekonomi kita itu dianggap yang tidak bertanggungjawab. Baik. Tetapi kalau betul-betul seperti mana dalam saya kata mesyuarat minggu lalu yang dengan JPA, lihat ada anak-anak kita yang nampak terjejas betul kerana nilai ringgit ketimbang dolar. Maka keputusan baru-baru ini dalam JPA ialah menaikkan sedikit biasiswa, tapi kita kena gunding sekali dengan MARA dan lain-lain kerana kita nak lakukan jumlah yang agak kecil, mengurangkan beban, tapi mereka juga seperti mana kita. Anak mahasiswa di sini makan mi Maggi pun ada. Ya, yang susah belanja harian ada. Saya dapat maklumat itu. Dan sudah ingat saya senang, happy, jadi Prime Minister, I'm happy, I'm Prime Minister. But kalau orang kemiskinan tegar masih ada, anak kita belajar di universiti, makan pun tak cukup, di Sabah air pun tak ada, you think I'm happy? No. I say solve that problem first. Itu yang saya ambil tindakan sekarang ini. Senang dan popular di kalangan sebahagian, tapi mendapat serangan gila-gila daripada pembangkang. Saya khianat Melayu, saya khianat Islam. Saya nak tanya, sebab itu saya tanya, yang saya khianat Melayu di mana? Tanah Melayu mana yang saya ambil? Khianat Islam, apa yang saya khianati? Islam. Dia tak jawab. Tapi di mana-mana ceramah dan tazkirah mereka khianat. Ya. Liberal, pro DAP. Benda. Ini jadi saya jawab ni, saya tahu saya panjangkan sedikit, tapi saya nak sudah faham konteksnya. Ya. Konteksnya. Sebab itu saya kata anak-anak muda, mahasiswa harus ada pencerahan. Kena tahu ini masalah kita. Kita kamu Perdana Menteri selesaikan. Ya, tapi saya warisi. Saya tidak create. Masa saya tinggal dulu sebagai Menteri Keuangan, saudara belum lahir lagi ya. Masa itu. Tetapi saya cuba berhemah dan kita ada surplus. Sekarang 1.2 trillion plus 300 million contingent liability, 1.5 trillion ringgit. Ya, jadi saya nak sudah faham. Tapi ini tidak bermakna tak boleh tuntut. Bas boleh, ya, ataupun allowance, internship. Tetapi sudah saya ingat, jangan marah, ya. Jangan rasa kita ni tidak bertanggungjawab. No. Kita kerja kuat sungguh-sungguh dan kita cuba yang paling penting selamatkan. Ini tiap kontrak, bagi kontrak jana wibawa 100 juta hilang. Projek tak siap. Buat kapal LCS berbilion ringgit, kapal tak siap lagi. Saya tak mahu ini diteruskan. Saya nak negara ini kembali pada landasan yang betul.
Jangan guna kuasa untuk rompak kekayaan rakyat. Dan kalau anak-anak muda tak bagi dukungan ke arah ini, apa lagi yang kita boleh harap? Apa lagi masa depan kita? Apa lagi masa depan kita? Saya nak harap orang lama dia susah. Dia ikut dah, dia dah jadi ahli parti berpuluh tahun dah. Dia tak sanggup tukar dah. Saya tak upaya. Yang saya boleh appeal dan rayu ialah anak muda faham bahawa negara ini mesti diselamatkan dari penyakau, penyangak, penyamun ini. Tak boleh lagi kita selamatkan. Ya. Dan saya tidak bermakna saya guna alasan ini untuk tidak membantu. Tidak. Di mana yang mampu, kita cari jalan menyelesaikan. Ya. Yang mana jemaah, percayalah, saya memang orang anggap saya ni keras dalam bidang ini. Ada yang mengatakan, you terlalu keras lawan rasuah. Tapi bukan rasuah, ada berat sangat. It's systemic. You know what? Systemic is part of the system. Dah jadi budaya. You can't fight piecemeal. Ambil satu. Tak. Saya bagi arahan. Saya tak tahu. Saya bukan kerja saya siasat atau tangkap atau hukum. Itu bukan kerja saya. Kerja Perdana Menteri bagi arahan. Saya nak semua institusi siasat dengan telus. Siapa saja yang sakau, saya tak peduli. Itu saya sebut. Kamu jawatan tertinggi, selamat dah berpuluh tahun, saya tak peduli. Ya. Kamu selamat puluh tahun kerana orang tak berani ambil tindakan, kerana orang itu pun penyakau juga. Now this has to stop and we will fight them. Sesiapa yang melangkahi. Okey. Itu dia. Dalam kata lain, kita cuba buka minda kita dan lihat situasi-situasi lain yang berada di sekeliling kita, bukan cuma our own point of view. Okey, saya nampak ramai angkat tangan lagi, ramai lagi nak bertanyakan soalan. Tak puas. Tadi bila diberitahu sesi 1 jam lebih, saya rasa macam lama. Tapi bila bercakap dengan Datuk Seri, rasa tidak puas. Saya betul tak? Masih banyak lagi soalan, tetapi masa sangat mencemburui kita. Okey, I'm sorry. Tak cukup masa dah. Dia gini, minta maaf, minta jawab ya. Saya lepas ni kena ke balik pulau. Dia orang tunggu di sana. Ya. Lepas tu pukul 6 memang dah tak sempat dah. Dia dah lambat sikit. Saya tangguhkan diri sikit tadi sebab saya pun terlambat tadi. Okey, baik. Kemudian malam ini saya kena rasmikan tilawah Quran di Bagan. Okey, jadi oleh itu minta maaf banyak-banyak. Dan ada lagi kita hantar. Nanti saya minta menteri datang ataupun pegawai lain. Cuma saya nak bagi jaminan satu, apa yang disebut tadi dan yang tidak disebut, akhirul ingat yang mana tak disebut, you masuk ke dalam memo. Yang boleh kita pertimbang, kita pertimbang. Kalau perlu besok umpamanya wakil-wakil pelajar sekali nak ke, saya minta wakil-wakil pelajar semua universiti, 2-3 orang wakil nak bincang dengan saya di Jabat Perdana Menteri, saya atur kemudian. Okey. Boleh. Jadi minta maaf kalau saya tak dapat tunaikan semua soalan. Kan nak ambil gambar lagi, nak selfie lagi. Assalamualaikum. Ada mic. Assalamualaikum Datuk Seri. Mana mic tadi? Kita dah tutup sesi kita pada hari ini. Harap maaf. Okey, harap maaf kita tak ada peluang lagi dah. Nanti kita bertemu lagi di sesi temu anuai yang seterusnya. Terima kasih Datuk Seri, kalau ada salah dan silap saya minta maaf. Sekali lagi tepukan yang gemuruh untuk yang amat berhormat Perdana Menteri kita.